Mekah Al-Mukarramah, ianya memakan masa dalam perjalanan selama 5 jam. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan menuju ke tanah suci kota Mekah, kita bersyukur kerana perjalanannya berjalan dengan lancar, selamat dan sempurna, dan dapat membawa impian kita yang ibaratnya kita ni bagaikan mimpi, ya, tidak menyangka bahawa kita ni akan sampai ke tanah suci setelah kita ni dilanda COVID-19. Jadi ini adalah sebahagian daripada jemaah-jemaah daripada Malaysia yang kami ikuti. Syukur kehadrat Allah, walaupun dalam masa yang terdekat, dalam tanpa dirancang, kita ni dapat juga pergi menunaikan ibadat umrah di bulan Ramadan. Dan kami menunaikan ibadat rukun umrah ni selepas sembahyang tarawih. Kami makan dulu apa semua, baru lepas sembahyang tarawih baru menunaikan rukun umrah. Ya, pada ketika itu memang jutaan para jemaah sudah berhimpun, ya, berkumpul di tanah suci kota Mekah. Jadi bila bercerita mengenai dengan di Mekah ini, kalau selalunya kita ni akan mengingati, ya, kalau daripada dulu bila kita ni masuk pintu King Aziz, maka kita ni akan ingat nanti keluar pintu Ani Juan, ikut nombornya. Tetapi nampaknya setelah dalam COVID melanda ni, kita ni tidak lagi dapat mengikuti cara lama kita ni. Kalau kita ni sudah masuk satu pintu itu, ia cuma akan membagi satu jalan saja. Pintu masuk, pintu itu masuk, kita ni dah tahu ke mana arus larian kita ni nanti. Sebab kita ni terpaksa mengikut arahan daripada pegawai-pegawai keselamatan yang ditempatkan. Kadang-kadang tanpa kita ni duga, bila kita ni sudah berjalan, berpusing, naik sampai pakai eskalator, bagi yang mereka yang dapat menggunakan eskalator, itu juga perlu diperingatkan supaya sentiasa berhati-hati, ya, kerana selalu terjadi kemelangan tempat eskalator ni sebab ada yang baru, terutama bagi warga emas. Jadi kita ni akan naik, bahkan saya banyak kali terdampar kita ni di atas sekali di tingkat 5 arah atap masjid Mekah Al-Mukarramah. Apapun bersyukur kehadrat Allah kerana perjalanan umrah dapat kita ni ikuti dari ke hari ke hari, dapat menyempurnakan rukun umrah bersama dengan sekalian para jemaah yang hadir, walaupun kita ni indah dapat lagi mencium Hajarul Aswad. Ini saja perbezaannya lah masa ni. Hajarul Aswad itu sudah dikelilingi oleh pagar, dijaga, dikawal ketat oleh pegawai-pegawai keselamatan untuk memastikan kita ni indah dapat masuk. Indah lagi kita ni dapat dekat-dekat dengan pintu Kaabah di Multazam. Jadi paling-paling pun kita ni, terutama perempuan, selesai memang kena suruh roh-rohnya keluar. Paksa kita ni berundur, walaupun daripada jauh, alhamdulillah. Jadi di sinilah kesempatan saya setelah saya menyempurnakan ibadat rukun umrah, barulah saya dapat menyampaikan doa-doa bis kita, menyampaikan doa dan hajat. Alhamdulillah, ini waktu saya sudah bebas ni, dapat juga saya berdiri di depan Multazam dan juga di Hajarul Aswad, dapatlah kita ni mendoakan apa-apa doa yang dipohonkan oleh keluarga, saudara mara dan juga sekalian jemaah yang memohonkan doa. Jadi kita ni mesti yakin, insya-Allah Allah akan menunaikan doa kita ni. Adapun masa ni, mungkin satu masa nanti akan digantikan doa kita ni yang terbaik lagi. So selepas saya dapat menyempurnakan ibadat umrah, saya seterusnya melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan, iaitu menyampaikan wakaf Al-Quran di Masjid Al-Mukarramah. Jadi kalau dilihat antara Madinah dan Mekah, nampaknya harga Al-Quran di Mekah lebih mahal dan juga sentiasa dikenakan cas untuk penghantaran ke masjid berbanding dengan di kota Madinah. Alhamdulillah.
kita ni lebih senang, lebih mesra dengan peniaga-peniaganya di sana. Apa-apa pun, alhamdulillah, niat para pewakaf yang ingin berhajat menyampaikan wakaf di tanah suci Kota Mekah, di tanah suci Madinah juga telah sempurna dilaksanakan. Jadi hari-hari lah tukar hampir hari-hari mengusahakan agar Quran ini dapat disampaikan. Begitu juga dengan aktiviti berbuka puasa. Alhamdulillah, rezeki-rezeki yang disedekahkan oleh para jemaah sekitar sini umrah tu, jadi rasanya lebih senang kita ni manfaatkan untuk disedekahkan, apatah lagi untuk menjamu jamuan kepada mereka yang menunaikan ibadat puasa. Dan saya juga berpeluang mengeluarkan jamuan pada waktu sahur. Jadi inilah keadaan suasana di jauh daripada sekitar masjid, dan keadaan yang terlalu ramai jemaah-jemaah memerlukan menjadi sedekah ini, terutama bagi jemaah-jemaah dari Bangladesh, Pakistan. Orang ada kediamannya terlalu, orang jauh kediamannya, jadi orang ini balik. Kesian kan, artinya diorang ni kemampuannya tu agak terbatas, bahkan memang jadi alhamdulillah sedekah berbuka puasa ni dapat kita ni hadiahkan kepada diorang. Apatah lagi masa kami di sana dengan keadaan cuaca lebih 53 darjah degree. Cuba bis kita lihat kan terlalu ramai. Jadi kalau sudah berpagar macam mana kita ni tidak ada harapan lagi untuk masuk ke dalam. Jadi itulah di antara aktiviti yang saya buat. Jadi selepas tarawih saya memang suka tawaf, supaya sebabnya time waktu di Brunei itu antara jam 3 ke 4 pagi. Masa tu saya dapat membuat siaran langsung dengan para jemaah kumpulan meraih barakah yang melakukan qiyam di negara Brunei Darussalam. Saya tawaf, diorang pun ikut sama berdoa. Jadi dengan doa yang disampaikan oleh para jemaah itulah antara satu asbab kenapa perjalanan umrah itu saya tu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keberkatan ukhuwah yang terjalin. Kalau kita ni lihat macam doman ni, ini yang paling di atas sekali. Ini saya dah sempat menggambar daripada atas suasana alam. Dalam Ramadan ni memang itulah cabaran kita ni. Kita ni mesti awal datang. Kalau tidak awal datang jadi masalah kepada kita ni, tidak dapat mengikuti daripada dalam sembahyang di dalam. Dan peluang kita ni juga untuk sembahyang depan-depan Kaabah tu memang sukar. Kerana sekarang ni bangunan yang ditambah tu kadang-kadang menghalang pemandangan kita ni untuk melihat Kaabah, kecuali kita ni turun di bawah sekali, label sama dengan Kaabah, tetapi perempuan tetap juga disuruh berundur ke belakang. Apapun alhamdulillah kita ni dapat melihat Kaabah, kita ni dapat menunaikan rukun apa semua, dan kita ni juga dapat kita ni lah melihat binatang-binatang peliharaan yang datang di tanah suci Kota Mekah. Jadi ini selain daripada tu kesian kucing. Kami juga berpeluang melawat. Selain daripada kami berpeluang melawat tempat pusat penyembelihan kambing. Jadi di sinilah saya mengambil kesempatan untuk bersedekah kambing, untuk menyembelih kambing, di mana diniatkan kepada keluarga, kepada saudara mara dan kepada sekalian para jemaah kumpulan meraih barakah, terutama kepada jawatan kuasa yang bekerja keras sepanjang saya berada di Kota Madinah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima sedekah kita dan Allah kurniakan reda berkat hubungan ukhuwah yang terjalin. Jadi kalau melihat harga kambing di sini memang murah. Harganya dalam 300 setengah ke atas, 350 rial. Lebih kurang dalam 100 setengah ke 200 macam itu. Lihat keadaan kambing lah. Ha? Jadi itu memudahkan kita ni lah. Tetapi kalau ia dimasak menjadi daging, ada jadi nasi kambing, harga masak nasi itu lebih mahal. Apapun kami membuat jual nasi kambing untuk disedekah pada jemaah-jemaah yang akan adat umrah. Alhamdulillah, syukur nikmat rahmat Allah. Di pada ini kan makin bertambah di dalam bulan Ramadan, walaupun dengan keadaan cuaca yang panas, namun tidak menghalang untuk kita ni mengikuti perjalanan lawatan yang diaturkan. Ini adalah di sekitar luar Masjid Quba, di mana ianya mencatatkan sejarah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ni ke apa namanya ni berada di tanah suci, kita ni mesti singgah ni di Masjid Quba ni. Macam itu juga di Masjid Quba ni nampaknya ada sedikit perubahan. Indah lagi terlalu banyak orang berjual-jualan di sana. Dikawal, dikawal. Ini kami berkesempatan melintasi di sebuah masjid, perlaluan masjid, kerana kami masa tu terpaksa diturunkan di jalan yang agak jauh kerana jalan sudah tutup. Dalam pukul 4 itu jalan sudah tutup. Sebabnya penduduk rakyat yang berada di Mekah semua turun untuk menyambut malam Jumat itu. Jadi jalan-jalan raya daripada jam 4 sudah ditutup, jam 3 sudah ditutup. Jadi jauhlah perjalanan kami. Bagaimanapun beruntung dapat juga kami melihat suasana masjid-masjid kecil yang di luar daripada Masjidil Haram. Diorang ya kita ni macam berpiknik pulang ni, menunggu waktu untuk berbuka puasa. Syok lah, alhamdulillah, macam di park juga, santai-santai diorang di luar masjid. Kalau kita ni dapat membuat macam ni menjadi ikutan pun syok juga kan. Alhamdulillah. Masa Inilah di Eko tu, di Eko. satu kenangan kita ni. Kalau di negara Arab memang macam ni. Saya lama berada di Oman pun memang macam ni. Senang sebab itu tikar gulung yang berlipat yang pasar-pasar itu banyak berjual di sana di Arab. Sebab memang kegunaan bistia. Tikar-tikar sembayang yang berlipat duduk-duduk tintuk di pantai di park itu memang jadi kegunaan. Ini satu daripadanya kami dibawa ke pasar buah. Pasar buah ni memang murah lah. Kadang-kadang terfikir juga bahawa akan membawa kami ni akan membeli sayur, akan membeli apa semua. Tapi bila sudah terlihat buah tu, tadi angkat buah ni untuk disedekahkan sepanjang perjalanan kita ni menuju ke masjid. Alhamdulillah, perjalanan itu tidak jua sia-sia. Syukur alhamdulillah. Kalau diorang melihat memang diraputi diorang tu. Ini adalah antara persinggahan kami. Ini waktukan balik ni, waktukan balik. Jadi sudah masuk waktu maghrib. Di jalan raya lah saja, di tepi jalan duduk, beurakan dengan tikar. Alhamdulillah, seronoklah. Hanya kita ni makan bersama, berbagi rezeki dengan para jemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita ni dikabulkan, dan ini adalah doa yang telah saya bawa kali yang ketiga atau keempat. Lusuh banar sudah doa ni, walaupun dalam plastik saya simpan sudah lusuh. Syukur alhamdulillah, hati saya tidak pernah lusuh dengan kumpulan meraih berkah. Hati saya semakin kukuh. Insya-Allah keberkatan kumpulan meraih berkah itu memang ada. Sebab apa kita ni pegang saja kewujudannya adalah pada bulan Ramadan. Allah telah kurniakan namanya, nama yang baik, iaitu nama kumpulan meraih berkah. Semua yang tercatat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ni sebagai asbab untuk melaksanakan, untuk membawa menuju ke jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita ni yang membawa, walaupun kita ni indah baik, sekurang-kurangnya akan mengubat, akan merawat hati yang keras ini, akan mengubat. Di mana tu yang tu start tu?
Puan aja atau internet, my internet ni. Testak ni di mana? Arahnya tuh keleja. Arahnya? Arahnya tuh, Habis Akan sudah dia, kelulusan. Ngam-ngam habis. Kita ditunggu sekejap, barangkali Puan Najah masuk balik. Ya. Unmute, volume Puan Najah. Allah, kita ni yang berada dalam mana 14 orang, mudah-mudahan yang setia ni Allah tunaikan doa-doa bis kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Serahkan hajat bis kita untuk menunaikan ibadat umrah untuk menjadi Amin ya tetamu rabbal Allah. alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang indah kita ni, yang indah jemu-jemu melaksanakan. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah kepada Hajah Samsi ni, doa dimakbulkan untuk Dayang Hajah Samsi Hajah Syam membuka kelas tuitionnya. Itulah satu daripada yang saya baca bila melihat pintu Kaabah tu didoakan, mana yang terlintas doakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar segala urusan lagi, insya-Allah. Proses-proses yang dilalui, doa-doakan saja semoga lancar segala urusan, insya-Allah. Insya-Allah. Tahniah semuanya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah di sini saja kita ni. Jadi kita itu sudahi dengan ya Puan Najah. Baca surah Kita ni akhiri dengan perjumpaan kita ni dengan bacaan surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi katanya akhiri kalimah saya, Al-Quran dijunjung, Al-Hadis disanjung, titah didukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diucapkan selamat bersungkai kepada semua. Kiraan 1, 2, 3. Salam.